Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Farhan dalam mata pelajaran RBT tahun 5. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk alatan memasak. Baiklah, sebelum tu cikgu akan terangkan standard kandungan kita pada hari ini iaitu 6.2 menyediakan sajian. Standard prestasi 6.2.2 iaitu menyatakan nama dan fungsi alatan seperti cutlery, sudip, senduk, mangkuk adunan, alat penyukat, alat penimbang, kuali, periuk, dapur, alat pengadun kek, alat pengisar, cerit elektrik, pembakar roti dan juga ketuhar. Jadi pada hari ini kita akan belajar nama dan juga fungsi alatan-alatan yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Baiklah. Bilik dapur memerlukan alatan yang boleh membantu kita menyediakan, memasak dan menghidangkan makanan. Alatan yang sesuai dan berkeadaan baik boleh mengelakkan diri kita daripada kemalangan semasa di dapur. Mari kita kenali alatan tangan dan juga fungsinya. Baik, alatan yang pertama kalau kita tengok dalam gambar ni, ini ialah cutlery. Okey. Cutlery ni diperlukan semasa menyediakan dan menghidang makanan. Setiap alatan yang awak nampak dalam gambar tu mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya, kalau kita tengok pisau tu, ada dua jenis pisau. Yang pertama, yang kalau kita tengok yang bergerigi tu, itu digunakan untuk memotong daging. Manakala pisau yang di bawahnya pula tu, digunakan untuk menyapu mentega ataupun margarin lah. Kemudian sudu pun ada banyak jenis. Ada sudu untuk sup, ada sudu untuk makan. Okey, yang kedua, sudip. Membalik-balikkan dan mengangkat makanan yang digoreng. Biasanya kita gunakan semasa menggoreng. Menggoreng ikan ke, goreng ayam ke, apa-apa je lah. Okey, yang ketiga, senduk. Digunakan untuk mengacau dan menyenduk makanan. Cikgu rasa awak pernah guna senduk kan? Senduk nasi dan sebagainya lah. Okey, seterusnya, ini ialah mangkuk adunan. Fungsinya untuk mengadun bahan makanan. Contoh, kalau kita nak buat kek, kita gunakan mangkuk adunan ni untuk mencampurkan bahan-bahan seperti tepung, telur, mentega dan lain-lain lagi lah ke dalam mangkuk adunan ni. Okey, seterusnya alat pengadun kek. Cikgu rasa awak mesti pernah tengok kan alat pengadun kek ni. Okey, fungsinya ialah mengadun campuran bahan kering dan cecair. Bahan kering adalah seperti tepung dan juga gula. Manakala bahan cecair pula adalah seperti susu dan santan. Alatan seterusnya ialah kuali. Fungsinya adalah untuk menggoreng makanan. Baik, alatan seterusnya ialah periuk. Periuk digunakan untuk merebus dan merenih makanan. Okey, ini ialah alat pengisar ataupun bahasa yang selalu kita sebut tu ialah blender. Fungsinya ialah untuk mengisar bahan makanan. Contohnya seperti bawang, cili, bawang putih dan sebagainya lah. Okey, seterusnya ialah cerit elektrik. Cikgu rasa ramai antara kita yang ada dekat rumah dia cerit elektrik. Fungsinya ialah untuk memasak air. Okey, seterusnya pembakar roti. Fungsinya adalah untuk membakar roti. Okey, ini ialah dapur. Fungsinya adalah untuk memasak makanan. Baik, seterusnya kita sambung dengan ketuhar. Ataupun bahasa Inggerisnya dipanggil oven.
Okey, fungsi ketuhar ini ialah untuk membakar, memanggang dan memanaskan makanan. Contoh, kita nak buat biskut ataupun kita nak buat ayam panggang. Jadi kita boleh gunakan ketuhar untuk memasak makanan. Seterusnya, ini ialah perebus telur. Fungsinya untuk merebus telur. Okey, ini ialah penyukat. Fungsinya menyukat isi padu cecair dan juga pepejal. Kalau yang jenis cecair, kita letak dalam bentuk macam jug ni. Okey, kita boleh sukat susu, santan dan macam-macam lagi lah. Manakala kalau yang bentuknya macam sudu ni, sudu kecil-kecil ni, okey, kita boleh gunakan untuk menyukat bahan-bahan pepejal. Contohnya garam, esen vanila, gula dan sebagainya. Baik, seterusnya ialah alat penimbang. Digunakan untuk menimbang bahan makanan kering dan juga basah. Baik, setakat itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu jika awak rasa video cikgu ini memberi manfaat kepada awak semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.